Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada doktor dan juga rakan-rakan tutorial. Baik, hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Kartikraj Anaki Raja Manika, bernombor matrik 143494, saudara Muhammad Fikri bin Azhar 141242 dan saudara Muhammad Khairul Izzuddin bin Suhaimi yang bernombor matrik 142005. Baik, hari ini kumpulan kami telah diberikan tugasan dengan tajuk bagaimanakah pendekatan dan strategi-strategi berikut dapat menyelesaikan masalah disiplin murid. Pendekatan dan strategi-strategi ini seperti berikutlah: pendekatan positif, pendekatan pendidikan, pendekatan pencegahan, pendekatan pembetulan, pendekatan pemulihan dan juga pendekatan hukuman. Baik, hari ini kumpulan kami akan menerangkanlah bagaimana pendekatan dan strategi-strategi ini berfungsi dalam menyelesaikan masalah disiplin murid. Baik, hari ini saya memulakan pembentangan kami pada hari ini dengan memberikan sedikit pengenalan tentang apakah maksud strategi dan juga apakah maksud pendekatan. Seperti biasalah, sebelum kita masuk kepada topik ataupun objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita kena menerangkan dulu apakah maksud strategi dan juga apakah maksud pendekatan. Baik, maksud strategi. Mengikut Kamus Dewan pada tahun yang dikeluarkan 1998, strategi ini dia merupakan rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Strategi juga memberi erti kebijaksanaan dalam menguruskan sesuatu perkara. Menurut Mok Sun Sang di dalam bukunya Pedagogi Pengajaran dan Pembelajaran pada tahun 2010, dalam bidang pendidikan, strategi merujuk kepada kebijaksanaan memilih pendekatan serta kecekapan merancang kaedah dan teknik dalam satu-satu pengajaran berdasarkan objektif pelajaran yang ditentukan. Baik, manakala kita pergi kepada pendekatan pula. Pendekatan, seperti mana yang kita tahu, pendekatan ni dia macam jalan yang diambil lah ataupun kaedah yang kita ambil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Baik, pendekatan ni juga membawa maksud cara kita mendekati sesuatu ataupun cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya. Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju ke sesuatu sasaran. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. Dan yang terakhir, maksud pendekatan ini dia merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Ini seperti mana yang saya bagi tahu sebelum ini. Kalau cikgu dia mengajarkan sesuatu subjek, dia perlu ada objektif pembelajaran dan ikut kreativiti cikgu itu sendiri, ikut kreativiti guru itu sendiri untuk memilih pendekatan yang mana yang sesuai untuk mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Baik, saya akan mulakan dengan pendekatan yang pertama. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan positif. Pendekatan positif ini merupakan suatu rangsangan yang diberikan kepada pelajar supaya tingkah laku yang diulangi atau dilakukan akan diperkuatkan lagi. Ini mengikut Muhammad Saad pada tahun 2011. Dan pendekatan positif ini pula terbahagi kepada dua, iaitu pendekatan positif dari segi verbal dan juga pendekatan positif dari segi non-verbal. Verbal ni dia maksudnya keluar daripada mulut kita lah. Kita memberikan pujian ataupun kita memberikan galakan kepada para pelajar. Dan non-verbal ni merupakan dari segi sentuhan ataupun senyuman. Guru akan menggunakan sentuhan ataupun senyuman bagi ini merupakan contoh pendekatan positif yang digunakan oleh guru. Baik. Kalau kita tengok kepentingan pendekatan positif ini pula, pendekatan positif ini dia mengalahkan suasana pujian berbanding hukuman kerana pujian mempunyai kuasa motivasi yang kuat. Ini seperti mana kita tahulah, hukuman kalau kita bandingkan pujian ataupun hukuman, pujian dia lebih sesuai ataupun lebih kuat kita kalau kita gunakan, sebab pujian dia memberikan motivasi kepada murid dan pelajar pun menginginkan pujian daripada guru, bukannya hukuman daripada guru.
Dan guru yang baik dan berkesan adalah guru yang menggunakan pujian bagi menarik minat dan merangsang penglibatan pelajar dan pengajarannya. Menggunakan pujian adalah strategi penting bagi membina keyakinan diri dan harga diri pelajar. Ini mencontohlah kalau kita sebagai guru, kita sebagai bakal guru, kita perlu gunakan pendekatan positif dari segi pujian. Kita memberikan pujian kepada murid, kita memberikan galakan untuk dia meningkatkan motivasi diri dalam pembelajaran. Walaupun dia melakukan kesalahan, kalau kita memberikan pujian ataupun kita memberikan galakan, pelajar tersebut akan rasa motivasi diri dan dia akan cuba tidak melakukan kesalahan tersebut pada masa akan datang. Dan teknik ini digunakan bertujuan untuk mengubah tingkah laku negatif kepada peningkatan positif. Okey, ini merupakan contoh-contoh lah. Contohnya adalah memberi pujian kepada murid yang menyiapkan tugasan dengan baik. Perasaan berjaya dan diiktirafkan akan mengurangkan masalah disiplin. Dan bersifat adil, tegas dan saksana ketika menyelesaikan masalah disiplin. Guru tidak harus menggunakan ugutan. Ini tidak sama sekali lah. Kita sebagai bakal guru, kita tidak sama sekali dibenarkan menggunakan ugutan kepada para pelajar. Dan kita sebagai bakal guru, kita cuba meluangkan masa untuk mendengar masalah murid. Sesi kaunseling harus dijalankan. Baik, ini merupakan contoh akhbar yang dikeluarkan pada ini. Dan ini merupakanlah guru perlu kreatif taksir murid dalam norma baru. Kalau kita tengok dalam kotak merah itu, pendekatan mengutarakan masalah dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran dapat menghasilkan pemahaman lebih baik terhadap topik dan proses pembelajaran. Oleh itu, aktiviti pengutaran masalah dapat memberikan sikap positif terhadap sesuatu konsep pelajaran. Kalau pelajar itu mengalami masalah dalam pembelajaran, dia akan mengutarakan masalah yang dihadapinya dekat pelajar, dekat guru. Dan guru akan cuba meluangkan masa untuk pelajar tersebut untuk bagi dia pelajar tersebut memahami isi pembelajaran dengan baik. Baik, pendekatan yang kedua adalah pendekatan pendidikan. Okey, pendekatan pendidikan ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh guru lah dari segi pendidikan lah. Dari segi pendidikan, dia akan gunakan pendekatan ini untuk memotivasikan atau memberi keyakinan diri dalam pelajar supaya pelajar-pelajar tersebut mendapat isi pembelajaran ataupun mendapat sesuatu kemahiran dengan menyeluruh lah dari segi pengajaran dan pembelajaran. Kita sebagai bakal guru, kita perlu memastikan PDP yang kita berikan kepada pelajar itu lebih sistematik. Okey, contohnya PDP yang sistematik ni dia contohnya dari segi penggunaan bahan bantuan mengajar. Kita perlu menggunakan ICT dalam pembelajaran kita bagi merangsang minat murid terhadap pembelajaran. Dan yang kedua, mewujudkan komunikasi yang berkesan. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ini bermaksud komunikasi yang dua hala. Kita sebagai bakal guru dengan para pelajar. Kita perlu memastikanlah komunikasi itu berlaku di dalam kelas. Dan contoh-contoh didikan yang dicadangkan adalah guru hendaklah sentiasa menyedarkan pelajar tentang kesalahan yang telah dilakukan. Guru hendaklah meluangkan masa mendengar masalah pelajar serta sentiasa memberi dorongan dan motivasi agar persepsi diri mereka meningkat. Dan yang kedua adalah dari segi co-curricular. Kita perlu menggunakan ataupun kita boleh menggunakan pendekatan pendidikan iaitu dari segi kegiatan pasukan beruniform, kegiatan persatuan akademik ataupun kegiatan sukan, dan mengembangkan bakat pelajar-pelajar. Dan kaedah ini juga mampu menyemai semangat kegitahan dalam kalangan murid yang terdiri daripada pelbagai keturunan dan agama serta mampu membina disiplin pelajar yang kukuh. Program integrasi negeri tangani antisosial pintas adalah program yang dicadangkan untuk meningkatkan disiplin dan kawalan salah laku pelajar di sekolah. Dan yang ketiga adalah dari segi kurikulum. Pendidikan moral perlu diajar kepada pelajar bukan Islam, manakala pelajar Islam pula mempelajari moral atau akhlak dalam mata pelajaran agama. Dan mata pelajaran civic diperkenalkan untuk membantu masyarakat mencapai keharmonian, toleransi dan kefahaman yang mendalam terhadap tanggungjawabnya sebagai warga negara.
Baik, seterusnya ibu bapa atau penjaga sangat berperanan dalam pembentukan dan pengawalan disiplin anak-anak mereka. Dan kanak-kanak menerima didikan awal di rumah daripada ibu bapa. Anak diumpamakan seperti kain yang putih bersih, maka ibu bapanya lah yang banyak mempengaruhi pembentukan kepribadiannya. Murid-murid perlu diberi peluang untuk terlibat sama dalam membuat peraturan disiplin, contohnya disiplin dalam bilik darjah dan persatuan. Kaedah ini boleh mewujudkan rasa kepunyaan dalam kalangan murid. Kita sebagai bakal guru, kita perlu memberikan peluanglah kepada murid untuk turut bersama kita dalam membuat sesuatu ataupun membuat sesuatu peraturan yang barulah dalam kelas tersebut. Dan pengajuran aktiviti-aktiviti yang terancang, murid akan dapat mengenal pasti kepentingan ilmu pengetahuan serta dapat menanam nilai-nilai yang positif yang bersesuaian dengan norma-norma masyarakat. Baiklah, seterusnya saya Muhammad Fikri bin Azhar akan menerangkan tentang pendekatan pencegahan. Menurut Khadijah Rohani dan Nazariah 2007, pendekatan pencegahan merupakan pendekatan yang sesuai dilaksanakan di peringkat persekolahan bertujuan untuk mendidik pelajar mengenal pasti kebaikan dan keburukan sekiranya mereka terlibat dalam sesuatu tingkah laku. Pendekatan pencegahan juga merupakan satu usaha yang dijalankan untuk menghalang satu-satu masalah yang mungkin timbul dan akan meruncing. Ia juga bertujuan untuk mengurangkan salah laku pelajar di samping mampu menerapkan nilai keislaman dalam diri pelajar. Bagi guru-guru yang beragama Islam, mereka bolehlah mengamalkan pendekatan Islam yang merupakan teras kepada penyelesaian masalah, terutamanya dalam menangani salah laku pelajar yang beragama Islam. Bagi mengatasi masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah, pihak sekolah boleh melaksanakan pendekatan pencegahan melalui beberapa langkah. Antaranya yang pertama ialah mengingatkan pelajar dalam perhimpunan sekolah mengenai keburukan kegiatan samseng dan kesan jika membabitkan diri dalam kegiatan itu. Yang kedua, menekankan pelajar untuk menjalani cara hidup positif melalui pengajaran mata pelajaran moral dan agama. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai murni semasa proses pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah. Yang keempat, menganjurkan kempen membasmi kegiatan kongsi gelap dan samseng. Yang kelima, mengadakan ceramah khas mengenai keburukan kegiatan samseng dengan membabitkan pihak polis dan pihak penjara. Yang keenam, pihak sekolah haruslah menyediakan aktiviti-aktiviti yang menarik perhatian seluruh pelajar untuk menyertai kegiatan-kegiatan tersebut dan bukannya atas paksaan. Yang ketujuh, semua guru perlu bertindak sebagai guru disiplin bagi mencegah masalah dengan lebih awal apabila berlakunya masalah disiplin di sekolah. Yang ke-8, guru hendaklah mewujudkan perhubungan yang baik dengan pelajar-pelajarnya kerana perhubungan yang rapat boleh menghindarkan para pelajar daripada menimbulkan masalah. Dan langkah pencegahan yang terakhir ialah hukuman dera tidak seharusnya digunakan kerana hukuman dera hanya akan menimbulkan perasaan benci seorang murid kepada gurunya. Di sini, saya sertakan beberapa peruntukan surat perkeliling ikhtisas yang berkaitan dengan strategi pencegahan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk dilaksanakan di peringkat sekolah. Yang pertama adalah surat perkeliling ikhtisas bilangan 2/1976 potongan rambut murid. Antara yang terkandung di dalam surat ini adalah berkenaan dengan misai dan janggut murid-murid lelaki, di mana murid-murid lelaki sekolah tidak dibenarkan memakai misai atau janggut atau kedua-duanya. Istilah misai tidak termasuk bulu roma tebal yang mula tumbuh di bibir atas murid-murid lelaki yang beransur baligh dan mereka ini tidaklah patut dipaksa bercukur. Bagi rambut murid-murid perempuan pula,
Mereka hendaklah jangan sehingga jatuh ke bahu, tetapi jika ada murid-murid perempuan yang berambut panjang dan enggan memotong pendek, mereka boleh dinasihatkan untuk mengikat rambut masing-masing supaya tidak jatuh ke bahu. Ikatan rambut, tocang atau ponytail boleh dibenarkan oleh pihak sekolah. Murid-murid lelaki, guru-guru dan kaki tangan lain yang beragama Sikh boleh berambut panjang jika mereka memakai serban, tetapi yang tidak berserban, peraturan adalah seperti yang dikuatkuasakan. Yang kedua ialah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 6 1995 menangani masalah ponteng sekolah. Antara yang terkandung di dalam surat ini ialah pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan bahagian atau daerah hendaklah mengesan kadar ponteng sekolah dan ponteng kelas setiap bulan serta memastikan sekolah melakukan usaha mengatasi masalah tersebut. Pihak sekolah hendaklah memastikan tindakan mengatasi masalah ponteng dilakukan secara bersungguh-sungguh dan berterusan. Pihak sekolah juga hendaklah merealisasikan sekolah penyayang di mana pelajar-pelajar berhak disayangi, dikasihi, dikasihani dan dibimbing. Memastikan Bridget Community dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai matlamatnya sama ada di peringkat negeri, bahagian atau daerah dan sekolah. Serta akhir sekali, memastikan bahawa jawatan kuasa disiplin sekolah atau lembaga tata tertib sentiasa proaktif dengan menggariskan program dan aktiviti yang berupaya mencegah salah laku ponteng sejak awal-awal lagi, terutamanya sebelum sesi persekolahan bermula. Yang ketiga ialah Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 16 1998 menangani kegiatan gangster di sekolah. Antara yang terkandung di dalam surat perkeliling ini ialah mengingatkan pelajar dalam perhimpunan sekolah mengenai keburukan kegiatan gangster dan kesan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Pihak sekolah juga haruslah menegaskan kepentingan dan keperluan menjalani cara hidup yang positif melalui pengajaran mata pelajaran moral dan agama. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai murni semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam dan luar bilik darjah. Yang keempat, pihak sekolah boleh mengadakan ceramah-ceramah khas mengenai keburukan kegiatan gangster dengan melibatkan pihak polis dan penjara. Serta akhir sekali yang kelima, pihak sekolah boleh menganjurkan kempen basmi kegiatan gangster di sekolah. Kita lihat pula kepada pendekatan keempat dalam menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar sekolah, iaitu pendekatan pembetulan. Dari segi definisi, pembetulan dalam disiplin dapat didefinisikan sebagai langkah untuk menangani masalah disiplin pelajar secara spontan dan juga menghentikan perlakuan tersebut dengan cara yang baik tanpa menjatuhkan maruah pelajar. Antara objektif pendekatan pembetulan ialah yang pertama, membimbing murid-murid mengubah tingkah laku mereka yang negatif, dan yang kedua, mewujudkan keyakinan dalam diri murid supaya mereka dapat berubah. Dalam pendekatan pembetulan, terdapat dua aspek yang perlu diberi perhatian oleh guru untuk melaksanakannya, iaitu yang pertama ialah dalaman dan yang kedua ialah luaran. Bagi aspek dalaman, langkah pembetulan yang boleh dilakukan oleh guru ialah melibatkan pelajar dengan aktiviti sekolah dan yang kedua menunjukkan contoh teladan yang baik. Manakala untuk aspek luaran pula, guru-guru boleh memberikan khidmat bimbingan dan kaunseling serta menjemput badan bertanggungjawab untuk memberikan khidmat nasihat kepada pelajar-pelajar mereka yang bermasalah. Bagi aspek yang pertama iaitu aspek dalaman, guru-guru boleh melibatkan pelajar dengan aktiviti sekolah seperti aktiviti kerohanian dan aktiviti kokurikulum. Hal ini bagi mengelakkan pelajar terlibat dengan aktiviti tidak berfaedah. Guru hendaklah memastikan semua pelajar mereka sentiasa memenuhi masa mereka dengan program-program seperti ceramah, tazkirah, hari koperasi maupun kem motivasi. Hal ini membolehkan pelajar supaya tidak merasa bosan dan seterusnya mengurangkan risiko mereka melakukan masalah disiplin. Okey, yang kedua ialah guru boleh menunjukkan contoh teladan yang baik, di mana guru perlu memaparkan nilai-nilai murni dan tingkah laku yang baik.
Selain itu, guru boleh menjemput penceramah luar atau usahawan yang berjaya supaya murid mempunyai variasi yang lebih luas. Contohnya, pihak sekolah boleh menjemput Tan Sri Syed Mokhtar Al-Buhari untuk memberikan sepatah dua kata kepada murid-murid sekolah. Hal ini kerana kita boleh melihat bagaimana Tan Sri Syed Mokhtar menjadi seorang usahawan yang berjaya dengan sikapnya yang tidak mudah berputus asa serta sentiasa bersemangat wajar untuk mencapai kejayaan. Perkara ini secara tidak langsung boleh memberi sedikit tambahan motivasi untuk murid-murid juga menjadi berjaya sama seperti beliau. Akhir sekali ialah aspek luaran di mana guru-guru boleh memberikan khidmat bimbingan dan kaunseling. Di sini kaunselor akan berbincang dengan pelajar secara tertutup dengan tujuan untuk mengetahui masalah sebenar yang dihadapi oleh pelajar sehingga mereka sanggup melakukan pelbagai masalah disiplin. Dan yang kedua, pihak sekolah boleh memberikan khidmat badan bertanggungjawab dengan melibatkan agensi-agensi luar seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Hal ini bagi mewujudkan unsur ketakutan selain membangkitkan kesedaran dalam diri pelajar. Tetapi guru-guru harus diingatkan bahawa keberkesanan pendekatan pembetulan ini bukanlah diukur dari segi tempoh pembetulan, tetapi berdasarkan kepada prestasi akhlak pelatih semasa dan selepas pembetulan. Penyelesaian kepada masalah sosial ini mestilah menekankan pendekatan holistik, merangkumi pembangunan dalaman atau spiritual dalam persekitaran yang baik. Rakan pembentang, saya Muhammad Khairul Izzuddin bin Suhaimi akan meneruskan lagi pembentangan kumpulan kami kepada pendekatan pemulihan. Pendekatan pemulihan ini merupakan satu pendekatan yang memberi fokus terhadap sesuatu kekurangan atau masalah yang muncul dalam diri murid yang dapat dilihat oleh pihak sekolah. Baiklah, pendekatan pemulihan ini sering dijalankan oleh pihak kaunseling sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak kaunselor sekolah ini merupakan individu yang lebih berkemahiran untuk memahami personaliti seseorang murid dan mereka juga memiliki pendekatan yang berkesan dalam mendekati seseorang murid jika hendak dibandingkan dengan guru biasa. Oleh itu, murid yang bermasalah ini akan dirujuk kepada pihak kaunselor untuk tindakan pemulihan. Selain daripada penglibatan pihak kaunselor, peranan dan juga penglibatan ibu bapa juga memainkan peranan. Hal ini dikatakan demikian kerana Noller dan Tyler 1989 mengatakan bahawa penglibatan ibu bapa amat berkesan dalam menangani masalah disiplin dalam kalangan murid. Hal ini kerana emosi murid ini mereka akan menjadi lemah dan hiba apabila melibatkan ibu bapa. Kaunselor bersama dengan pihak sekolah, pihak ibu bapa akan duduk berbincang untuk berbincang mengenai peranan mereka dalam memantau murid. Baiklah, dalam pendekatan pemulihan, terdapat beberapa cara untuk kita dapat diterapkan dalam pendekatan ini. Yang pertama adalah reality therapy. Reality therapy ini dia melibatkan bantuan guru terhadap murid dalam membuat sesuatu keputusan positif. Guru akan menerangkan kepada murid berkenaan tentang keputusan yang akan diambil oleh mereka dan juga kesan yang akan diterima oleh mereka sekiranya memilih sesuatu keputusan tersebut. Dalam menggunakan kaedah ini, terdapatnya beberapa sesi perjumpaan yang diatur dan terdapat juga peraturan bagi setiap perjumpaan, kaedah pelaksanaan dan mungkin juga akan melibatkan satu perjanjian antara murid dan guru. Antara kesan reality terapi ini adalah murid mereka akan berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan kesalahan yang sama buat kali kedua. Baiklah, selain daripada reality terapi tadi, terdapat juga pendekatan disiplin positif di mana murid ini akan dibimbing untuk membangunkan satu visi yang jelas dalam diri mereka. Hal ini akan menyediakan murid tersebut peluang untuk berjaya, di mana pihak sekolah ataupun guru akan memberitahu murid berkenaan mengenai harapan pihak sekolah, harapan pihak guru untuk melahirkan seseorang murid yang berdisiplin dan juga berjaya. Antara kesan positif approach disiplin ini adalah murid akan sentiasa diingatkan dengan matlamat sebenar mereka berada di sekolah, iaitu untuk menjadi seorang insan yang berjaya.
Dengan ingatan demi ingatan ini, salah laku murid ini akan dapat dikurangkan kerana mereka sentiasa diingatkan berkenaan tujuan mereka berada di sekolah. Seterusnya adalah teaching effective training. Dalam teaching effective training ini, ianya melibatkan guru. Guru akan membezakan antara masalah dan strategi mengatasi masalah yang berkaitan dengan murid dan guru. Guru ini akan diajar cara untuk mengatasi masalah dan teknik perundingan. Kesan kepada teaching effective training ini dapat membantu guru dalam mendekatkan diri mereka dengan murid yang bermasalah. Sesi pemulihan ini dapat dijalankan dengan baik sekiranya guru memiliki pelbagai strategi yang baik dan mantap. Baiklah, kita pergi kepada pendekatan yang terakhir, iaitu pendekatan hukuman. Pendekatan hukuman ini adalah satu kuasa dalam mengenakan hukuman bagi sesuatu kesalahan salah laku. Baiklah, seterusnya adalah nilai hukuman. Terdapat dua perkara dalam mempertimbangkan hukuman yang sesuai dilaksanakan. Yang pertama adalah sesuatu hukuman itu dia dapat memberi kesan mencegah, bukan sahaja kepada mereka yang melakukan kesalahan supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut, tetapi juga kepada mereka yang berkemungkinan akan melakukan kesalahan yang serupa. Seterusnya, hukuman ini sebagai satu pemulihan, iaitu hukuman yang dikenakan ini sesuai dengan salah laku yang dijalankan oleh murid tersebut. Okay, seterusnya adalah jenis hukuman yang boleh dikenakan mengikut jenis kesalahan. Terdapat 3 jenis hukuman berdasarkan kepada 3 jenis kesalahan, iaitu kesalahan berat. Kesalahan berat, rotan di punggung dengan dilapik pakaian. Dengan menggunakan rotan yang ringan, maksimum hanya sebanyak 3 kali sebatan sahaja. Bagi kesalahan sederhana pula, iaitu rotan di tapak tangan dengan juga menggunakan rotan yang ringan, maksimum sebanyak 3 kali sebatan juga. Bagi kesalahan yang ringan, hanyalah sekadar diberi amaran dan juga sesi kaunseling sebagai pemulihan kepada murid tersebut. Dengan adanya penentuan dan had hukuman disiplin yang dinyatakan tersebut dalam Surat Perkelilingan Ihtisas Bilangan 7 tahun 2003, maka pihak sekolah ataupun pihak badan disiplin sekolah, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman melebihi daripada apa yang telah diperuntukkan di dalam Surat Perkelilingan ini. Terusnya kita pergi pula kepada prinsip-prinsip yang diperlukan ketika menjalankan sesuatu hukuman. Baiklah, yang pertama yang paling penting iaitu menyiasat sebelum menghukum. Seterusnya adalah hukuman yang kita berikan kepada murid itu berdasarkan kepada salah laku yang dilakukan. Jangan pula salah laku yang ringan kita bagi hukuman yang sama seperti hukuman yang berat. Seterusnya adalah menghukum murid tanpa sebarang emosi. Kemudian yang seterusnya pula adalah hukuman yang dikenakan telah dipersetujui. Seterusnya adalah tahap hukuman. Tahap hukuman yang diberikan adalah sama seperti mana yang dikeluarkan dalam Surat Perkelilingan Bilangan 3 tahun 2007 yang kita lihat sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kelebihan dan kekurangan hukuman. Antara kelebihan hukuman ini adalah hukuman dapat memberi pengajaran kepada murid yang terlibat. Murid ini tidak lagi akan membuat kesilapan yang sama kerana mereka merasai tindakan mereka itu tidak menghormati diri mereka sendiri. Seterusnya, kekurangan pendekatan hukuman ini antaranya adalah akan menimbulkan rusuhan, ketakutan dan mengurangkan keyakinan murid di sekolah. Seterusnya, murid akan merasa takut dan mungkin akan menyebabkan mereka berbohong sekiranya mereka berdepan dengan tindakan disiplin pada yang masa akan datang. Seterusnya, akan mengurangkan keberanian murid-murid di sekolah kerana mereka mungkin malu ataupun takut dengan guru ataupun rakan-rakan mereka. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan hukuman-hukuman yang boleh dijalankan di sekolah. Antaranya adalah penahanan, hukuman dera, amaran, gantung sekolah dan juga buang sekolah. Bagi hukuman penahanan, hukuman ini akan mengawal murid yang tidak berdisiplin.
di mana masa dan jumlah jam tahanan akan ditentukan oleh pihak guru untuk menjalankan hukuman tersebut. Kehadiran kelas tahanan ini akan menghadirkan kesan pencegahan dalam diri murid. Seterusnya, aktiviti kelas tahanan ini hendaklah sesuatu aktiviti yang berfaedah kepada murid tersebut. Seterusnya adalah hukuman dera. Hukuman dera seperti yang telah dinyatakan tadi, iaitu hukuman rotan boleh dikenakan kecuali kepada murid perempuan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditetapkan di dalam surat perkeliling. Hukuman rotan ataupun hukuman dera ini perlulah dijalankan sebaik sahaja salah laku itu dapat disahkan dan tidak perlu menunggu masa lama untuk menjalankan hukuman. Hukuman ini dijalankan oleh pihak pengetua ataupun guru yang diberi kuasa oleh pihak pengetua dengan menggunakan hukuman rotan ringan pada tapak tangan ataupun punggung yang berlapik. Seterusnya adalah hukuman amaran. Tindakan hukuman amaran ini merangkumi amaran 1, amaran 2 dan amaran 3 bagi salah laku ringan. Seterusnya adalah amaran dan amaran keras bagi kategori salah laku. Amaran berat bagi kesalahan yang berat. Seterusnya, hukuman yang boleh dijalankan iaitu hukuman gantung sekolah. Hukuman gantung sekolah ini adalah arahan atau larangan kepada seseorang murid yang didapati bersalah memasuki kawasan sekolah dalam tempoh masa yang tertentu dan kebiasaannya tidak melebihi 14 hari persekolahan. Kelakuan murid yang liar ini menyebabkan sehingga mereka perlu diasingkan daripada sekolah sementara menunggu siasatan cara yang sesuai untuk menghadapi salah laku mereka tersebut. Kebiasaannya, murid akan diberi peluang untuk membuat penjelasan mengenai kesalahan mereka. Dan hukuman yang seterusnya adalah hukuman buang sekolah. Hukuman buang sekolah ini adalah hukuman yang boleh dikenakan ke atas mana-mana murid yang disabit dengan kesalahan berat mengikut peraturan-peraturan pelajaran disiplin sekolah 1959. Kebiasaannya, buang sekolah ini akan dikenakan kepada murid yang melakukan kesalahan yang sama berulang kali dan didapati tidak berubah. Dan ini adalah surat perkelilingan Ihtisas bilangan 4 balang 1996, iaitu pelaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah. Dan ini pula adalah surat perkeliling Ihtisas bilangan 7 1995 berkenaan dengan tata cara mengenakan tindakan dan hukuman terhadap pelajar-pelajar sekolah. Baiklah, sebagai kesimpulan, masalah disiplin dalam kalangan murid ini merupakan satu isu utama yang perlu diberikan tumpuan oleh semua pihak sekolah, pihak kerajaan dan ibu bapa sendiri. Masalah disiplin dalam kalangan murid ini, kalau kita lihat, semakin hari semakin meningkat. Oleh itu, perancangan yang teliti dan teratur perlulah disusun dan dilaksanakan dalam membendung masalah disiplin di sekolah. Pendekatan demi pendekatan perlulah dilaksanakan bagi mengurangkan masalah disiplin, seterusnya mengatasi masalah tersebut di sekolah. Dan kita perlu ingat juga bahawa semua guru perlulah memainkan peranan mereka dan tidak hanya mengharapkan kepada guru disiplin sahaja untuk membendung masalah disiplin di sekolah, kerana kita perlu ingat bahawa semua guru adalah guru disiplin. Jadi ini adalah sebahagian daripada rujukan dalam pembentangan kami pada hari ini, dan setakat itu sahaja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.